Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurmi bin Muhammad Rabi. Saya dari kelas DPM 5A dan sahabat saya iaitu Nur Aina Syuhada binti Effendi, Nur Natasha Nabila binti Ramli, Naidatul Afika Syahira binti Muhammad Fauzi dan Muhammad Imran bin Kamaluddin. Kami akan membuat satu perbincangan secara langsung ataupun live discussion berkaitan tajuk kami iaitu isu judi dalam pelaburan semasa dan dunia cyber. Kita akan dapat melihat kedudukan judi dari perspektif Islam dengan mengenal pasti apakah unsur-unsur utama yang boleh dijadikan rangka asas kepada teori judi berdasarkan dalil, contoh dan pandangan ulama. Seterusnya, melihat dan menilai isu-isu judi yang dikatakan berlaku dalam aktiviti pelaburan semasa serta pelaksanaan judi dalam dunia cyber dari sudut syarak. Saya akan menerangkan bahagian pengenalan. Okey, transaksi kontrak ialah satu teknik pembelian saham iaitu ketika para pelabur dapat mengambil peluang daripada tempoh penangguhan bayaran saham yang dibeli. Ini kerana mereka boleh membeli saham tanpa mempunyai wang yang cukup dalam akaun dan kemudian menjual sebelum tempoh wajib bayaran tiba. Okay, teknik ini lebih cenderung kepada teknik andaian terhadap pergerakan harga saham sahaja, memandangkan pelaburan boleh membuat teka-teki mengenai harga saham yang turun naik. Sedangkan perbuatan membuat teka-teki harga ini adalah bertentangan dengan konsep pelaburan saham yang sebenar yang dibenarkan dalam Islam. Seseorang pelabur yang membuat pembelian mana-mana saham akan dianggap telah membeli pemilikan atau equity dalam sesebuah syarikat. Dengan erti kata lain, pelabur tersebut merupakan pembeli pemilikan syarikat dan sepatutnya menjadi pemilik syarikat tersebut. Walau bagaimanapun, pembeli saham melalui teknik kontrak ini dilihat tidak mendapati prinsip perkongsian secara musyarakah dan mudharabah seperti mana saham-saham lain yang biasa. Namun prinsip asasnya adalah sama iaitu pelabur boleh menjual saham yang telah dibelinya dalam tempoh 3 hari. Secara umumnya transaksi kontrak tidak boleh sewenang-wenangnya dilakukan oleh mana-mana individu yang berminat. Sebaliknya ia hanya boleh dilakukan oleh pelabur tertentu yang diluluskan oleh Bursa Malaysia sahaja. Ini menjadikan kontrak ini diselia dan dikawal oleh Bursa Malaysia. Selain itu adalah tidak dinafikan bahawa transaksi kontra sememangnya memberi kebaikan dari aspek kecekapan dan kecairan dan aspek ini amat diperlukan dalam mana-mana pelaburan saham. Walau bagaimanapun urus niaga yang dijalankan perlu mengikut landasan yang telah ditetapkan dalam Islam. Memandangkan Islam telah menetapkan transaksi jual beli saham perlu bebas daripada aktiviti seperti perjudian, riba, manipulasi pasaran, jualan singkat, dagangan orang dalaman dan dagangan margin. Lalu kajian terhadap aktiviti kontrak terutama dari aspek perolehan untung atas angin adalah diperlukan bagi memastikan kontrak ini dijalankan selaras dengan kehendak syarak. Di samping mengukuhkan kedudukan pasaran saham tempatan, sehingga kini masih belum terdapat resolusi syariah yang dikeluarkan oleh Badan Penasihat Syariah Suruhanjaya, Sekuriti atau Bursa Malaysia mengenai kedudukan transaksi kontrak ini. Okay, tanpa melengahkan masa, saya serahkan kepada pembentangan pertama saudari Naidatul Afika Syahira untuk meneruskan perbincangan ini. Sekian, terima kasih. Okay.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Muhammad Nur Helmi. Nama saya Nela Taufiqah Syairah binti Muhammad Fauzi. Daripada kelas DPM 5A bernombor metrik DPM 2020-24774. Okay. Saya akan teruskan perbincangan ini dengan definisi dan hadis dan dalil untuk judi. Okey, judi merupakan permainan yang melibatkan pertaruhan harta sebahagian atau sepenuhnya ataupun pertaruhan yang mempunyai nilai. Menurut Islam, pengertian judi dalam hukum syar'i ia disebut sebagai maisir dan khimar. Maisir dan khimar adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk pemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Dengan cara ini, ia mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu aksi atau peristiwa. Saya akan bacakan makna potongan surah mengenai judi, iaitu: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan yang keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran arak dan berjudi itu menghalangi kamu dari mengikuti Allah Subhanahu Wa Taala dan solat. Ini potongan ayat daripada surah Al-Maidah ayat 90 hingga 91. Selain itu, Allah juga berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang bermaksud tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan janganlah tolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Seterusnya saya akan teruskan dengan dalil dan beberapa hadis untuk judi. Saya akan baca lagi satu potongan surah daripada surah Al-Baqarah ayat 219, iaitu mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah bahawa pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Seterusnya saya akan teruskan dengan hadis Nabi. Berdasarkan hadis Nabi, barang siapa berkata kepada saudaranya, marilah kita bermain judi, maka hendaklah dia bersedekah. Ini merupakan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berdasarkan dalil-dalil dan hadis yang terdapat di atas, disimpulkan bahawa Islam telah menjadikan perbuatan judi sebagai satu kesalahan yang amat serius dan memandang hina dalam apa jua bentuk judi. Ini juga dapat dilihat dari petunjuk-petunjuk berikut, iaitu yang judi disebutkan diharam bersama dengan perbuatan minum arak, berkorban untuk berhala iaitu syirik dan menenung nasib. Kesemua ini merupakan dosa besar di dalam Islam. Sekian daripada saya. Nela Taufiqah Syairah binti Muhammad Fauzi. Saya akan serahkan seterusnya perbincangan kepada saudari Nur Natasha Nabila binti Ramli. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari Nadatul Afika Syairah atas hujahan sebentar tadi. Sebelum saya meneruskan pembincangan kita berkaitan tajuk isu judi dalam pelaburan semasa dan dunia cyber, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dahulu. Nama diberi Nur Natasha Nabila binti Ramli, bernombor metrik DPM 2020244605 dan berada di kelas DPM 5A. Baiklah, sebelum kita masuk ke isu-isu judi tersebut, seperti yang sudah maklum, judi juga dikesan berlaku dalam pelaburan berasaskan skim cepat kaya sama ada skim piramid atau Ponzi. Skim piramid ialah model perniagaan yang tidak akan dapat bertahan lama yang membabitkan pertukaran wang terutamanya bagi mendaftar peserta baru ke dalam skim ini. Biasanya tanpa barangan atau perkhidmatan disertakan wang pelaburan atau ada barangan tetapi barangan yang dijual tidak bernilai atau bernilai rendah secara sendirinya ataupun ia dijual pada harga jauh lebih tinggi berbanding dengan harga pasaran adil.
Idea asas bagi setiap penipuan ini adalah seseorang itu hanya perlu membuat satu pembayaran sahaja, tetapi ia dijanjikan keuntungan berganda dari orang lain sebagai balasannya. Contoh biasa yang mungkin sering kita dengar adalah tawaran dengan bayaran. Ia membenarkan mangsa menjual tawaran yang sama kepada orang lain atau menerima bonus melalui orang yang mereka rujukkan. Setiap penjualan merangkumi bayaran kepada penjual asal. Jelas sekali kelemahannya adalah tidak terdapat pada keuntungan akhir. Secara mudah wang itu akan bergerak ke rantaian atas dan hanya orang asal atau paling baik pun sebahagian kecil peserta menang dalam penipuan pengikut mereka. Sudah pasti orang yang dalam keadaan paling buruk adalah mereka yang berada di dasar piramid, iaitu mereka yang menyertai skim tersebut tetapi mereka tidak mampu mendapatkan sebarang pengikut di bawah mereka sendiri. Untuk menggemburkan tindakan ini, kebanyakan skim mempunyai rujukan, maklumat dan persaksian palsu. Jadi, saya akan meneruskan lagi perbincangan tajuk ini dengan menyatakan beberapa isu judi. Yang pertama, pada tahun 2003, satu skim piramid yang berasaskan internet telah dibongkar oleh Federal Trade Commission (FTC) di mana pelanggan perlu membayar yuran pendaftaran bagi menyertai program dan membeli pakej yang termasuk gudang internet iaitu Internet Mall dan khidmat barangan berkait. Aduan FTC pula, ia menyatakan bahawa syarikat tersebut menjamin bahawa pengguna yang membeli pakej tersebut akan membenarkan mereka untuk mendapat komisen bagi setiap website yang dijual. FTC menuduh bahawa syarikat tersebut salah tonjol bahawa pelanggan yang terbabit dalam skim mereka akan mendapat pendapatan yang lumayan, sedangkan kebanyakan pelanggan mereka telah rugi dalam operasi tersebut dan pembela mereka akan membekalkan bahan pemasaran penipuan kepada rakan berkait iaitu affiliates yang bermaksud membekalkan mereka cara untuk menipu orang lain dan akhirnya syarikat tersebut gagal menjelaskan bahawa sebahagian besar peserta akan kehilangan wang dan skim tersebut sebenarnya merupakan skim piramid haram. Seterusnya, baru-baru ini pada 5 Oktober 2021 tahun lepas, polis telah menahan 4 individu yang dipercayai terlibat dalam kegiatan pelaburan tidak wujud dan perjudian dalam talian di sebuah premis di Jalan Bukit Bintang. Ketika serbuan, polis juga telah merampas 5 unit telefon bimbit pelbagai jenama, 8 komputer riba pelbagai jenama, 5 set tablet pelbagai jenama, 1 unit modem, 1 unit router, 1 unit komputer, 1 rangkai kunci dan wang tunai berjumlah RM125. Polis mendapati bahawa sindiket ini telah beroperasi selama hampir sebulan. Kesemua suspek ditahan reman selama 4 hari dan kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan dan Seksyen 4-1 Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Selain itu, pada 25 Disember 2021 pula, 30 individu telah ditahan ketika serbuan Ops Dadu Christmas di sebuah ladang kelapa sawit dekat Kampung Kalai, Mukim Jenyang, Kedah. Mereka ditangkap kerana telah menjalankan aktiviti perjudian selepas menyedari akan kehadiran sepasukan pegawai dan anggota dari bahagian maksiat, perjudian dan kongsi gelap D7, Jabatan Siasatan Jenayah JSJ, Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kedah, mereka terus melarikan diri. Akibat kepantasan polis mengepung dan menutup laluan tikus, mereka berjaya menahan 27 lelaki dan 3 wanita dalam serbuan tersebut. Ketua Polis Kedah iaitu Datuk Kamaruzzaman Mamat memaklumkan bahawa sejumlah RM72,875 wang tunai yang digunakan dalam pertaruhan dirampas. Akhirnya, kesemua mereka dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD untuk tindakan lanjut dan kes tersebut disiasat mengikut Seksyen 7-2 Akta Rumah Judi Terbuka 1953.
Sebenarnya ada banyak lagi isu-isu judi di Malaysia maupun di luar negara. Tak kisah juga sama ada ia perjudian secara atas talian maupun bersemuka. Ianya tetap tidak dibenarkan apatah lagi seorang Muslim pula bertaruh bersamanya. Oleh itu, berkaitan pelaburan internet dan aktiviti perjudian lain yang mempunyai unsur gagar dan judi tersebut, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-77 yang bersidang pada 10 hingga 12 April 2007 dalam isu pelaburan saham melalui internet, Jawatankuasa itu telah memutuskan bahawa sebarang pelaburan yang menjamin keuntungan secara tetap seperti yang ditawarkan oleh beberapa syarikat pelaburan dalam dan luar negara seperti Swisscash Mutual Fund dan lain-lain adalah haram kerana ia mengandungi unsur riba dan gharar. Oleh itu, umat Islam dilarang terlibat dengan pelaburan seumpama ini kerana banyak alternatif lain berlandaskan Islam yang boleh disertai oleh umat Islam. Sekian daripada saya, Nur Natasha Nabila binti Ramli. Terima kasih. Saya serahkan perbincangan ini kepada saudari Nur Aina Syuhada untuk pembincangan seterusnya. Okey, terima kasih kepada saudari Nur Natasha Nabila atas perkongsian yang telah diberikan kepada kita tadi. Jadi pada saat ini saya akan sambung pembentangan kita. Saya akan sambung kita punya perbincangan pada hari ini. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aina Syuhada binti Afendi daripada kelas DPM 5A. Bernombor metrik DPM 2020250064. Okey, saya akan memberitahu mengenai kaedah ke-8. Jadi haramnya berjudi kerana jika dilihat pada segi ekonomi, ianya akan membawa kepada kerugian. Tambahan tambahan itu kaedah ketiga pula berdasarkan kaedah tersebut diharamkan judi walaupun pada keduanya ada manfaat namun bahaya dan ia akan membuatkan kerosakan yang lebih besar. Justru itu dengan keadaan lain sekiranya terdapat dua nas yang di mana satu nas menyuruh kita supaya meninggalkan perbuatan tersebut dan nas kedua mengharuskan perbuatan tersebut, maka dalam kes ini kita harus akur untuk meninggalkan ataupun mencegah perbuatan tersebut. Okey, berdasarkan secara perspektif dalam Islam, Islam merupakan salah satu perolehan harta secara batil. Seterusnya, judi mempunyai asas aktiviti seperti pertandingan, permainan, pertaruhan dan lain-lain lagi. Okey, selain itu perniagaan internet boleh dibahagikan kepada dua, iaitu produk fizikal ataupun produk digital. Namun demikian, terdapat beberapa internet lain yang kini tular di kalangan masyarakat. Antaranya adalah program affiliate marketing, Amazon.com, MLM, program Fox Metric dan lain-lain lagi. Okey, bagi yang ingin mengetahui, MLM adalah sebutan pendek bagi multi-level marketing. Okey, dan untuk MLM dan juga program Fox Matrix, kedua-duanya adalah program yang mempunyai elemen gharar dan juga judi. Okey, saya akan sambung lagi. Tambahan itu, ini adalah skim piramid yang dijalankan secara terang-terangan. Namun demikian, ramai orang telah tertipu kerana syarikatnya telah mencipta sebuah nama program yang sangat canggih, di mana dekat sini ramai rakyat Malaysia yang tertutup dengan apa yang mereka sampaikan dan mereka senang untuk terpengaruh kerana mereka telah mencipta nama syarikat yang canggih. Dekat sini masyarakat tak nampak yang apa yang mereka buat tu sebenarnya adalah judi. Begitu. Okey. Untuk seterusnya saya akan sambung bahagian statistik kegiatan perjudian di Malaysia. Sehingga Julai 2017 di wilayah Persekutuan sahaja, menurut anggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Wilayah Persekutuan, terdapat sekurang-kurangnya 3,000 premis perjudian online, iaitu di dalam talian lah.
yang telah beroperasi di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur. Jumlah ini dilaporkan meningkat berbanding pada tahun 2016 yang telah mencatatkan sebanyak 615 permis perjudian yang beroperasi di sebalik rumah kedai, pusat internet serta pusat hiburan keluarga. Okey, antara faktor yang telah disebutkan sebagai punca yang menghalang tindakan penghapusan kewujudan permis perjudian adalah kelemahan dari segi integriti dan juga amanah dalam kalangan pasukan penguatkuasaan agensi kerajaan. Ketua Penyelaras Pasukan Khas Banteras Aktiviti Haram iaitu OPSBA, beliau adalah Azman Muhammad, telah menyebut perkara ini berkaitan dengan imbuhan yang lumayan kerana sindiket perjudian mampu membayar sekurang-kurangnya 10,000 sebulan kepada pasukan penguatkuasaan bagi satu premis mereka. Bayangkan kalau 3,000 premis mereka iaitu sindiket perjudian, diorang boleh bayar boleh dapat keuntungan sebanyak 50,000 sehari bagi satu premis. So diorang boleh bayar kita punya penguatkuasa itulah. Okey. Jadi seterusnya saya akan sambung sedikit kesan dan akibat sekiranya kita mengambil judi. Apa yang kesan dan akibat tersebut akan sampai pada diri kita, diri kita pada keluarga kita. Okey. Antara kesan akibat antara kesan akibat perbuatan berjudi tersebut adalah kita lalai daripada tanggungjawab yang dipikul. Boleh jadikan ketagih berjudi mampu mengakibatkan seseorang itu lupa dan lalai daripada amanah dan juga tanggungjawab yang telah beliau pikulkan. Hal ini boleh membawa kepada gejala ponteng kerja, ponteng kelas, ponteng sekolah untuk pelajar-pelajar yang diorang dah terjebak dengan judi. Okey. Seterusnya mereka juga mengalami kehabisan wang dan sumber bagi tujuan memuaskan nafsu dengan keseronokan berjudi. Maafkan saya. Kesemuanya duit yang mereka ada, mereka belanjakan untuk membeli judi itu sahaja. Dekat sini mereka boleh ramai orang yang telah diisytiharkan muflis kerana mereka membazirkan wang mereka dengan membeli judi. Maksudnya membuat inilah beli judi itulah macam tu. Okey, dekat sini dia amatlah buruk kepada persepsi seseorang tu sebab kita memerlukan wang belanja untuk pembelanjaan rumah, makan, harian semua kan, tapi kita dah membazir kepada judi. Okey, seterusnya pada mereka yang mengambil judi ni, mereka selalu dibebani dengan hutang sebab mereka bila duit mereka dah habis bayar hutang untuk judi tu kan. So bila mereka dah tak ada duit, mereka akan cuba untuk meminjam kepada orang lain. So benda tu dah jadikan satu beban dalam diri mereka lagi. Lepas tu kehidupan mereka akan jadi sangat-sangat tidak tenang dan banyak masa terbuang serta mengabaikan keluarga dan diorang akan ada sifat tamak. Duit diorang tu tak akan pernah cukup. Okey. Seterusnya mereka juga mudah terjebak dengan pelakuan jenayah akibat terdesak dan terhimpit untuk ketagihan berjudi yang tiada penghujung. Pelakunya terdedah untuk terlibat dengan penjenayah ini kerana kegiatan perjudian membuka potensi yang besar kepada pelakunya untuk terheret ke kancah pergaduhan, pembuatan mencuri, merompak, malah sampai ke tahap membunuh kerana bila mereka dah ada duit, mereka akan mula berhutang. So bila mereka dah mula berhutang tu, akan ada orang sekeliling mereka tidak akan mahu bagi mereka meminjam wang tu untuk benda yang tak berfaedah seperti itu. So mereka akan menggunakan salah satunya kekerasan untuk mereka mengugut orang yang tidak bersalah ni untuk orang tersebut bagi mereka duit dan duit tu mereka boleh buat untuk membeli judi. Okey. Seperti mana yang semua orang tahu, seperti mana yang telah diterangkan dari dengan presenter yang lain tadi, judi adalah salah satu yang haram dan ia akan memudaratkan keluarga kita, terutamanya diri kita sendiri. Okey. Sekian daripada saya, Nur Aina Syuhada binti Afendi. Terima kasih. Saya silakan perbincangan ini kepada saudara Muhammad Imran untuk pembincangan seterusnya.
Terima kasih kepada saudari Aina Syuhada tentang info yang telah dicurahkan sebentar tadi. Seterusnya saya Muhammad Imran bin Kamaluddin akan meneruskan perbincangan ini berdasarkan dari apa yang saya baca daripada media-media sosial, website dan juga post di Facebook tentang hukum judi online ni. Banyak yang mengatakan bahawa judi online ni merupakan satu benda yang sama dengan judi yang biasa. Maksud saya yang biasa, judi secara fizikal. Yang bezanya cuma judi online ni dia menggunakan komputer riba boleh, PC, smartphone, asalkan ada wifi. Perkara ini sedikit sebanyak memudahkan lagi untuk orang terjebak dalam kes judi ni. Ya, dia memudahkan sebab boleh berjudi di mana-mana kan. Kalau judi fizikal kita kena pergi tempat tu. Ini judi online kita boleh pergi mana-mana, kita boleh berjudi kan. Banyak mengatakan bahawa judi online ni hukum dia sama juga seperti jadi hukum dia haram, yang menguatkan lagi hukum dia haram. Quran pada surah Al-Ma'idah. Seterusnya, kecanggihan teknologi ni merupakan satu benda yang bahaya sebenarnya. Contohnya macam sekarang ni judi online kan. Mungkin lepas ni kita tak tahu lagi macam mana kes judi ni boleh berleluasa. Itu saja daripada saya, Muhammad Imran bin Kamaluddin. Saya serahkan kepada saudara Nur Hilmi untuk mengakhiri perbincangan ini. Okay, terima kasih kepada presenter-presenter yang sangat bagus pada perbincangan hari ini yang bertajuk isu judi dalam pelaburan semasa dan dunia cyber. Apa yang kita dapat di sini jelas menunjukkan bahawa bahayanya dan mudarat judi amat besar. Pelbagai hikmah telah disebut oleh para ulama tentang pengharamannya yang meliputi hikmah terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat yang akhirnya boleh memberi kesan yang buruk terhadap negara. Antara hikmah yang disebut termasuklah boleh menyebabkan seseorang itu terjebak dalam pelbagai jenayah seperti mencuri, mencederakan jiwa, menimbulkan permusuhan dan pertelingkahan, mengambil harta orang lain secara batil, menjadi asbab kepada seseorang dalam menipu dan menzalimi orang lain, menghabiskan harta sehingga sanggup menggadaikan isteri dan anak-anak, serta pelbagai keburukan lain sebagaimana yang telah dijelaskan. Okay, semoga Allah SWT menjauhkan kita daripada segala perkara yang ditegah olehnya dan menjadikan kita daripada orang yang bersungguh-sungguh melakukan ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja daripada kami. Terima kasih.